للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya kita dapat bersama-sama hadir dalam rumah Allah Taala ini daripada malam tadi. Kemudian kita ikuti dengan zikir munajat dan juga qiyamul lail dengan solat tasbih 4 rakaat dan macam-macam lagi ibadat solat yang kita buat di samping bacaan Al-Quran, zikir untuk kita merebut peluang yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada orang-orang yang beriman, khususnya pada bulan Ramadan ini, yang Allah Ta'ala akan datangkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti mana kita sedia maklum, malam tadi malam yang ke-27 yang Ibnu Abbas menyatakan Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 27. Kalau kita tengok umat Islam di Mesir, semuanya meyakini, kebanyakannya meyakini, hampir semua meyakini malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Apa mustahak malam Lailatul Qadar ini? Pada perkiraan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menggandakan amalan pada malam tersebut, menggandakan amalan pada malam tersebut selama 1000 bulan, hampir-hampir 84 tahun. Hampir-hampir 84 tahun. Kita buat ibadat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala. Ya, alhamdulillah Allah Taala izinkan, celikkan hati kita untuk kita meningkatkan, membanyakkan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan khawatir kalau siapa yang tak dapat malam tadi, ada lagi satu malam, malam 29, ataupun yang disebut malam 29, yang pertamanya, yang keduanya malam raya. Malam raya bukan dengan makna kita bertukar lumus, siap sedia kelengkapan untuk kita menyambut Aidilfitri. Tapi dalam konteks ahli ibadat, malam raya juga kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan Lailatul Qadar pada malam tersebut. Tak ada masalah kalau kita nak ambil malam-malam yang genap, tak ada masalah apa. Cuma kita kena bagi tumpuan pada malam-malam yang ganjil ini, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah, Fasharibuna syurbal him. Fasharibuna syurbal him. Haza nuzuluhum yawmaddin. Apa maknanya? Ahli neraka, penghuni neraka, mereka ini akan diberi minum dengan air panas, air yang menggelegak, air yang bercampur dengan nanah, darah dan macam-macam lagi benda-benda kotor. Manusia yang dicampakkan Allah Ta'ala dalam neraka, apabila masuk neraka akan rasa haus, akan rasa lapar. Dia akan makan apa saja. Antara makanan ahli neraka adalah buah zakum, buah yang berduri, buah yang berbisa,
berduri, berbisa dan juga panas. Bila masuk sahaja dalam mulut manusia, sampai ke kerongkong, habis jatuh segala isi pipi, isi leher kita jatuh. Isi manusia-manusia yang masuk dalam neraka, termasuklah dada, perut manusia ini, habis. Famali'una minhal butun. Allah Ta'ala sebut di awalnya itu, famali'una minhal butun, habis buah zakum ini akan masuk dalam perut manusia, memenuhi perut penghuni-penghuni neraka. Itu makanan, rasa lapar sangat, terpaksa makan. Walaupun buah zakum, dia tahu buah ni macam mana kesan dia kalau dia makan. Wal'iyazubillah. Yang keduanya air. Air yang kita katakan tadi, habis air itu air panas, air menggelegak, masuk sahaja dalam mulut penghuni neraka, habis hancur, luruh, jatuh segala isi. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut fasyaribuna syurbal him. Him itu apa dia? Him itu unta yang dahaga. Unta yang dahaga. Unta ni duduk padang pasir. Unta adalah sejenis haiwan yang dia minum sekali 30 hari tak payah minum dah. Kerana minuman tersebut akan ditukar kepada lemak dalam badan unta. Ya. Kemudian apabila unta ini dia dahaga, dia lapar, maka lemak-lemak inilah yang akan membekalkan tenaga, yang akan membekalkan air pada unta tersebut. Sebab apa disebut unta yang dahaga? Sebab unta dahaga ini, him ini fasyaribu nasyurbal him, unta dahaga, unta yang sakit. Unta yang sakit. Orang Arab kalau bela unta, dia tak nak datang penyakit ini, tak nak untanya kena penyakit him ini. Macam mana sakit ini tuan-tuan? Sakit unta ni, apa sahaja air, kalaulah kita bagi satu telaga air, habis satu telaga tu dia akan minum. Maknanya tersangat-sangat dahaga. Bagi telaga yang kedua, habis telaga yang kedua tu dia akan minum. Jadi kalau ada penyakit ini, ada unta yang patient macam ni, maknanya unta ni dia kena penyakit him, dahaga. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa kaedah nak rawat unta ini? Maka akan dicari seekor ular. Ular saya tak ingat namanya apa. Ular ni duduk di padang pasir je. Ular ni akan ditangkap hidup-hidup, kemudian dimasukkan, digangakan mulut unta tersebut, akan dimasukkan ular ini hidup-hidup dalam mulut unta tersebut. Dah habis masuk ular ini, barulah akan dituangkan air. Jadi ular ini bila masuk saja dalam perut unta yang sakit ini, ular ni dia akan mati. Ular ni dia akan mati dan mengeluarkan sejenis racun yang berbisa. Sejenis racun yang berbisa. Unta ni perlu dirawat. Kalau unta ni tak rawat, unta ni dia akan mati kering. Mati kering gitu je. Habis lemak-lemak dia makan, lemak-lemak itu, lama-lama kelamaan dia akan mati. Unta tuan-tuan mahal lagi daripada lembu. Kalau kambing 1,000, 1,500. Kalau lembu 4,000, 5,000. Tengok jenis apa lembu. 6,000 pun ada lembu. Kalau unta, mahal unta tuan-tuan. 7,000, 8,000. 7,000 paling kurang. Unta kecil. Kalau unta merah yang menjadi rebutan, unta merah lagi mahal tuan-tuan. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ular ini dia akan mati, keluarkan racun berbisa. Dengan racun berbisa tersebutlah, ya, maka unta ini ada vaksin. Racun ini akan mengaktifkan vaksin, akan mengaktifkan sistem imun yang ada pada unta tersebut. Unta tu dia akan kembali sihat dengan izin Allah Ta'ala. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini penyakit yang ada pada unta.
yang perlu dirawat. Kalau tidak, habis. Biar gitu saja habis. Maka serupa itu kita ni manusia. Allah Ta'ala datangkan bulan Ramadan untuk suci diri kita ni. Betapa ruginya manusia, kata Nabi SAW, betapa ruginya manusia bila mana berlalunya bulan Ramadan, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak ampun dosa, kita berpuasa siang hari, kita baca Quran, malamnya kita solat qiyam dengan tarawih dan sebagainya, dengan witir dan sebagainya. Itu adalah proses-proses penghapusan diri manusia. Unta dibiarkan begitu saja, habis mati unta tersebut. Jadi dengan kita berpuasa, sebenarnya kita mengaktifkan sistem dalam badan kita. Supaya apa? Supaya kita ringan untuk melakukan ibadat. Badan kita jadi ringan. Alhamdulillah, saya dimaklumkan masjid ni kita buat tarawih 20 rakaat. Tabarakallah. Istiqamah kita 20. Tadi sembang kursi. Ya. Bila semayang 20 ni, kita punya enjin nak naik itu dah masuk rakaat 8, rakaat ke 10. Baru kita rasa semangat, baru kita rasa ringan. Sebelum tu kita rasa malas, nanti duduklah, berat nak semayang dan sebagainya. Bila dah masuk, tuan-tuan, masuk gear 8, masuk gear 10, dah kita mula rugi kalau kita tak habis. Ya. Antara 8 dengan 20 banyak. Buat 8 tak ada masalah. 8 ringgit lah kita dapat. Kalau 20 ringgit. 8 kilo kita dapat. Kalau buat 8 rakaat, 8 kilo. Buat 20 rakaat, 20 kilo. Bayangkan 20 kilo pulut. Berapa banyak ketupat kita boleh buat. Berapa banyak lemang kita buat. Berbeza dengan 8 kilo. 8 kilo daging, berapa banyak rendang kita boleh buat? Tak banyak. Jadi kita jangan khawatir, 20, kenapa masjid ni buat 20? Istiqamah 20, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab lagi banyak ibadat, lagi banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu bila ada jemaah tanya saya, Ustaz, mana lebih afdal? Sembahyang witir 3 rakaat 1 salam, ataupun sembahyang witir 3 rakaat dengan 2 salam? Dia kata 3 rakaat 2 salam lagi afdal sembahyang witir. Ada masjid-masjid surau-surau kita yang buat witir 3 rakaat sekaligus. Sebab apa saya kata yang paling afdal 3 rakaat dengan 2 salam witir? Sebab yang Allah Ta'ala nilai yang banyak amalan yang kita buat. Kalau sembahyang witir 3 rakaat, berapa kali salam? Sekali salam je. Berbeza dengan witir 2 salam, 2 kali kita salam. Witir 3 rakaat 1 salam, sekali je angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar pada rakaat pertama, permulaan rakaat pertama. Tapi kalau witir 3 rakaat 2 salam, kita buat 2 kali takbiratul ihram. Betul? 2 kali takbiratul ihram. Takbiratul ihram rakaat pertama, kedua. Lepas tu masuk pula salam, ujung rakaat yang kedua, kita bangun pula qiyam untuk takbiratul ihram untuk rakaat yang ketiga. Pertama. Yang kedua, sembahyang witir afdal 3 rakaat 2 salam. Sebab niat 2 kali berbeza dengan witir 3 rakaat 1 salam. Sekali je kita niat. Tapi kalau witir 3 rakaat 2 salam, kita 2 kali kita niat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, rasa tak perlu kita nak cuba yang lain-lain. Kalau nak cuba, sendiri kita je. Jangan kita duk kata kenapa masjid ni tak buat begini dan sebagainya. Itu dah menjadi amalan tradisi ulama-ulama dahulu, mazhab-mazhab dahulu, ya, yang diikuti sampai sekarang pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala.
Jadi masa yang berbaki ini tuan-tuan, marilah kita rebut. Kerana Ramadan dia datang cuma satu kali. Kalau kita tengok kisah yang berlaku kepada Nabi Allah Musa sama-sama dengan Nabi Khidir dalam kuliah tadabbur surah Kahfi kita tuan-tuan. InsyaAllah nanti lepas raya kita akan sambung balik semula. Kita dah masuk ya tentang pertemuan Nabi Musa sama dengan Nabi Khidir, tempat yang di mana Allah Ta'ala tetapkan, yang di mana Yusha bin Nun dia terlupa bagi tahu pada Nabi Musa, di sinilah tempat menggelungsurnya ikan masuk balik ke dalam air. Di situ tempat pertemuan. Dan kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan berlakunya seorang Nabi yang ulul azmi terpaksa menuntut ilmu dengan seorang Nabi yang tidak menjadi Rasul. Nabi Musa dapat kitab Taurat. Nabi Khidir tak dapat apa-apa kitab. Tapi kita tengok kehebatan, ketinggian ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Khidir alaihissalam, sehingga Nabi Musa terpaksa berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah yang kita lihat pada dunia kita sekarang tentang ada wujudnya yang kita sebut dalam kuliah kita sebagai fitnah kepada ilmu ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita relatekan tentang apa yang berlaku dalam bulan Ramadan dengan puasanya, dengan Lailatul Qadarnya, dengan bacaan Al-Quran. Nabi SAW menyatakan manusia di akhirat adalah mengikut kepada tempat terakhir dia baca Al-Quran itu. Kalau hidup kita ni tuan-tuan, seumur hidup kita sekali sahaja khatam Quran. Tempat kita duduk tempat sekali sahaja dalam kumpulan kita ini, orang semua sekali sahaja khatam Quran. Itu. Tak tahulah kat ulu banat mana ke kat dalam syurga. Tak tahulah dekat pinggir mana kat dalam syurga yang Allah Ta'ala letakkan mereka ini dalam satu kumpulan. Dalam satu kumpulan. Lagi tinggi darjat, lagi tinggilah kedudukan kita di dalam syurga. Ni satu kali tempat paling bawah lah, ground floor. Kalau ada bawah lagi daripada ground floor, di situlah tempat. Tapi kalau kita baca Quran, khatam Quran, sebulan sekali kita boleh khatam Quran. Kita tahu macam mana kaedah untuk khatam sekali. Untuk khatam sebulan sekali, mesti satu hari satu juzuk. Tempat kita adalah di atas daripada orang yang khatam satu kali. Bayangkan kalau 10 kali kita khatam dalam hidup kita tuan-tuan. Dekat mana kedudukan kita di dalam syurga yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan Quran. Alangkah ruginya kalau kita duduk dalam bulan Ramadan, kita tak terkesan dengan Al-Quran ini. Berapa ramai orang yang terkesan, berapa ramai manusia Islam yang bulan Ramadan mereka akan baca Quran. Bertubi-tubi. Banyak baca Quran tuan-tuan. Ada yang sekali khatam, ada 2 kali khatam, ada yang lebih lagi daripada itu. Kalau kita tengok Sayyidina Osman Ibn Affan, setiap seminggu khatam sekali. Seminggu, 7 hari dia akan khatam sekali. Ya. Hari Khamis, Sayyidina Osman akan khatam Al-Quran. Hari Jumaat, dia start balik baca juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4, juzuk 5, juzuk 6. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita boleh istiqamah, bukan semata-mata bulan Ramadan sahaja kita nak rebut bacaan Quran, maka bulan-bulan yang lain pun kita kena sebar luaskan bacaan Al-Quran kita ini tuan-tuan. Seperti mana hadis Nabi tadi tuan-tuan, bahawa kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala adalah mengikut ayat yang terakhir yang kita baca. Tuan-tuan, kemudian bulan Ramadan untuk kita melipat gandakan amalan kita.
Adapun bulan-bulan yang lain adalah untuk kita memastikan apa yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan diteruskan, kecuali sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni bulan Ramadan sahaja ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanda Allah Ta'ala terima ibadat kita ialah apa? Ialah berterusannya amalan yang kita buat. Itu tanda. Dan yang kedua, tanda Allah Ta'ala terima amalan kita, selepas kita buat amalan tersebut, tidak ada maksiat yang kita buat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada langsung, tidak ada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa yang kita buat dalam hidup kita. Itu tanda Allah Ta'ala menerima ibadat-ibadat yang kita buat, khususnya dalam bulan Ramadan. Jadi maknanya masuk sahaja Aidilfitri, kita nak jaga diri kita ni. Buat baik ke ataupun buat maksiat. Kalau buat maksiat, maknanya ada something wrong. Ibadat-ibadat yang kita buat, sama ada puasa kita, sama ada tarawih kita, sama ada bacaan Quran kita, sama ada i'tikaf, sama ada qiyamul lail kita, ada masalah. Sebab tanda Allah Ta'ala terima ibadat kita ialah kita ni jadi manusia yang baik. Manusia yang baik ialah manusia yang sentiasa buat yang baik-baik je. Dan dia tinggalkan perkara-perkara maksiat dalam hidupnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi masuk sahaja Aidilfitri, malamnya itu. Kita malamnya itu melipat gandakan amalan. Sehingga kan ulama-ulama menghukumkan makruh, hukum makruh. Suami isteri bersama-sama pada malam raya, buat hubungan pada malam raya, hukumnya makruh. Ini nak jaga ni. Supaya apa? Supaya malam raya pun tuan-tuan kita buat ibadat. Banyakkan takbir, banyakkan tahmid, banyakkan tasbih. Banyakkan kita duduk bertakbir hari raya. Tak lama lepas masuk saja maghrib malam raya, sampailah kepada imam nak mendirikan solat Aidilfitri. Tempoh waktu itu sahaja kita boleh takbir. Kena banyakkan bertakbir, bertahmid dan juga bertasbih. Ya, bermula daripada malam raya sampailah kepada waktu imam nak mendirikan solat Aidilfitri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ini beberapa sedikit tentang persiapan-persiapan kita yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian, waktu bila kita nak melakukan puasa 6. Tak kiralah kita nak buat hujung ke, kita nak buat awal tengah ke, kita nak buat awal ke sebagainya. Kalau boleh kita rancang, ni kita nak puasa, tiba-tiba ada jamuan terbuka pula, tak jadi pula kita puasa. Waktu awal-awal ni lah kita pulun puasa. Jadi kalau boleh, ya, kita nak menggalakkan orang ini berpuasa 6, jangan buat rumah terbuka seminggu ataupun 2 minggu awal. Buatlah minggu kedua ke, minggu ketiga ke, minggu keempat. Kita nak galakkan orang puasa 6. Sebab puasa 6 ini kita iringi, puasa Ramadan kita iringi dengan puasa 6 seumpama kita berpuasa setahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi itu di antara beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian ada amalan yang kita boleh teruskan di luar daripada bulan Ramadan. Dalam kuliah kita yang dahulu, kita ada nyatakan puasa hari Isnin, puasa hari Khamis sepanjang tahun. Ya, itu disebut masuk dengan puasa Ramadan. Kemudian kita ambil puasa Isnin dan juga puasa hari Khamis.
Kalau kita boleh istiqamah, setiap Isnin kita puasa, setiap Khamis pun kita puasa. Isnin sahaja tuan-tuan kalau kita puasa 46 hari kita berpuasa setahun. Begitu juga hari Khamis. Kalau hari Khamis kita berpuasa sepanjang tahun, asal Khamis sahaja, confirm dia puasa. Juga 46 hari. 46 hari kita puasa. Isnin 46 hari, hari Khamis pun 46 hari. Kita campur dengan puasa Ramadan. Kata Imam Al-Ghazali, kita dah dapat puasa 4 bulan 4 hari. 4 bulan 4 hari ini, 4 bulan 4 hari ini tuan-tuan banyak. Lebih kurang 122 hari setahun kita puasa. Ini disebut sebagai puasa pertengahan. Puasa paling rendah dalam setahun kita puasa bulan Ramadan je. Itu puasa paling rendah. Puasa pertengahan, kita puasa Ramadan, kemudian kita puasa Isnin, kita puasa sunat hari Khamis. Yang tertingginya siapa? Yang tertingginya kita puasa Ramadan, kemudian luar daripada bulan Ramadan, kita puasa sehari dan juga kita berbuka puasa 1 hari. Ni. Nabi ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi, kalau kami puasa setahun boleh tak? Nabi kata, tak ada yang paling tinggi, tak ada yang paling afdal selain daripada puasa Nabi Daud. Maknanya kalau kita puasa setahun tu tuan-tuan, kita menyalahi sunnah. Sebab apa kata Imam Al-Ghazali, hati manusia ini bila dah terbiasa, benda tu jadi biasa je. Padahal puasa ni nak buat apa? Nak didik manusia. Nak jernihkan hati manusia. Nak ringankan badan manusia supaya dapat buat ibadat. Macam-macam lagi faedah-faedah kita berpuasa berlapar pada siang hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya rasa cukup sekadar ini kuliah subuh pada pagi yang barakah ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati usaha-usaha kita. Allah Ta'ala berkati